Okay, Assalamualaikum. Okay, Assalamualaikum semua. Okay, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okay, selamat datang ke program Bicara Tani pada malam ini. Okay, bersama-sama kita ialah Saudara Zamir, Saudara Mukhris dan Saudari Afiqah yang akan berkongsi pengalaman dan juga perkongsian tentang agropreneur muda. Jadi saya serahkan kepada Saudara Zamir. Dipersilakan. Okay, baik. Terima kasih ya, admin, Saudara Sufian. Kita memang sudah on air ke di page itu sendiri? Ya. Dah ya? Okay, lah. Ya, okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada semua rakan-rakan tani yang ada di luar sana. Dan juga salam sejahtera saya ucapkan kepada dua tetamu kita pada malam ini. Biasanya dalam banyak kita bersiaran sebelum ini, fokus itu hanya kepada saya seorang begitu, ataupun daripada Haji Ghazali sendiri ya, sebagai pengerusi JM Peladang. Tetapi pada malam ini kita nak ubah view tu sedikit, di mana penumpuan kali ini supaya anda dapat mendengar daripada usahawan-usahawan sendiri yang mengusahakan projek fertigasi. Ya, sama ada mereka ini juga yang pernah menjalani latihan di tempat JM Peladang, ataupun juga sebahagian mereka itu mencari dan menggali maklumat-maklumat daripada tempat lain juga. Yalah, sebab kadang-kadang kalau asyik duk dengar cikgu saja yang bercakap tentang industri ini, ada kesan-kesannya seperti mungkinlah orang beranggapan lah cikgu yang buat lama dah, okeylah, sukses lah dia apa semua kan. Jadi kenapa mana usahawan yang dibangunkannya, kita nak tengok juga karakter dan projek usahawan tu pula ya. Okay, jadi sementara kita menunggu sedikit sebanyak daripada rakan-rakan lain yang mungkin sedang mengikuti siaran bersama dengan JM Peladang di page JM Peladang pada malam ini. Tajuk kita pada malam ini simple saja ya, kita akan berbual tentang bicara tani itu berkait dengan jatuh bangun dan kemudiannya kita sebut sebagai pembangunan projek program usahawan itu di mana yang berlaku di kalangan agropreneur muda lah kita sebut ya, usahawan-usahawan tani muda. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan pada malam ini bersama dengan kita ialah dua orang graduan ya, ini memang betul-betul graduan. Nanti dia orang akan perkenalkan diri yang sehabis sahaja belajar itu menyertai dalam bidang tanaman fertigasi sebagai kerjaya sepenuh masa mereka. Ya. Bersama dengan kita ialah pertama saudara Mukhris Adnan ya. Assalamualaikum Mukhris. Ya. Waalaikumsalam. Sihat, ya? Alhamdulillah. Ya. Makin handsome kamu saya tengok sekarang. Makin cerah ke makin macam mana dah duduk tengah panas ni? Steady lagi. Okey baik. Bersama kita seorang lagi ialah saudari Afiqah Bistaman ya. Assalamualaikum Afiqah, apa khabar? Waalaikumsalam. Saya sihat ya. Sihat ya Afiqah? Saya masih ingat lagi Afiqah ni sebab ketika mula-mula jumpa Afiqah datang ke pejabat saya dulu, bila saya tengok dia, sebab dia seorang gadis yang kecil molek lah ya. Jadi bila datang ni saya tengok atas bawah juga lah, bukan tengok atas bawah sebab duk fikir benda lain tak. Rasa macam betul ke yang ni nak masuk agriculture ni ya? Tapi rupa-rupanya kemudian tu I need to admit lah ya, kita kira Afiqah ni do not underestimate woman power kan. Jadi saya ucapkan tahniah atas perjalanan kerja anda dalam bidang ini. Okey, baik. Saya terus kepada kita kenal-kenal dulu ya, dengan Afiqah, dengan Mukhris ya. Saya nak tanya dulu kepada Afiqah. Cuba Afiqah perkenalkan diri sikit ya, nama dan kemudian sekarang sedang mengusahakan apa, berapa banyak beg yang sudah dibuat ya, yang ni dah masuk musim yang keberapa dah ke menanam. Gambaran tentang projek yang anda usahakan sekarang lah. Okay, silakan Afiqah. Okay, Assalamualaikum, nama saya Afiqah. Saya sedang mengusahakan tanaman fertigasi cili dan rock melon di Marang Terengganu. So siapa-siapa yang nak datang melawat ke, nak datang belajar ke, boleh direct DM ke FB saya dulu untuk maklum lah. Lepas tu, apa ya?
Okey, Afika dah buat berapa banyak sekarang dah masuk musim tanaman yang keberapa dah? Okey, untuk skala yang 2000 pokok ni untuk musim ni musim yang ketiga lah. Musim yang ketiga Ya. ni baru seminggu saya masukkan anak pokok ke dalam polybag. Dua musim yang sebelum ni Afika tanam apa? Musim pertama tu saya tanam rock melon dan musim yang kedua tu saya tanam cili. Dah masuk musim yang ketiga ni? Doktor. Rock melon Ha. juga. Oh, Saya macam buat juga. Ya. saya buat giliran antara rock melon dan cili. Kebiasaannya macam tu lah. Okey. Bagus. Okey. Okey, Mukris, sedikit sebanyak latar belakang, nama, dulu belajar di mana? Ada. Dan apa sekarang dah buat banyak mana? Dah masuk musim tanaman yang keberapa? Sikit pengenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang menonton. Nama saya Ahmad Mukris Afifi bin Adnan. Saya mengusahakan tanaman fertigasi melon manis Terengganu sebanyak 2000 polybag. Projek saya di Kijing, Marang, belakang Balai Polis Marang. Alhamdulillah musim ni musim yang keempat saya usahakan melon manis Terengganu ni. Dulu saya seorang graduan, bekas graduan daripada Universiti Sultan Zainal Abidin dari kelulusan Kewangan Islam, Islamic Finance. Islamic Finance tahun 2019 convocation grad. Selepas convo saya terus buat projek fertigasi. Oh, alhamdulillah. Kamu ambil kewangan Islam Saya ingat kamu ambil apa business study gitu. Financing Islamic financing Islamic Finance. Ya. Oh, dahsyat Mukris. Okey, baik. Boleh lari bidang ni. Okey, baik. Tak lagi dah. Ya, okey baik. Mana je pakailah ilmu tu ada tu. Kan. Okey. Baik, Mukris dan juga Afikah ya. Kita interaksi kita pada malam ini berlaku dengan dua cara lah. Saya bukan tanyalah kamu beberapa soalan sikit. Dan kemudiannya kita kalau boleh tu kita akan terima daripada pendengar-pendengar juga kalau ada mereka yang nak bertanya. Kita drag sedikit supaya ramai lagi yang sedang cuba baru nak masuk mengikuti siaran FB Live kita. Okey. Afikah ya. Bagaimana seorang graduan juga macam Afikah. Saya pun lupa nak tanya tadi Afikah dia belajar Afikah belajar bidang apa sebelum ni di kampus? Sebelum ni saya ada ambil diploma perniagaan tani dekat Kolej Profesional Mara Beranang. Oh, okey di Beranang tu ya. Dekat dengan projek saya di Beranang gitu tu. Ya. Adalah sikit-sikit asas pertanian tu. Okey, bagus ya. Jadi bagaimana Afikah lepas habis belajar kemudiannya mempunyai direction minat kepada tanaman fertigasi ni dan Afikah apa yang Afikah buat dulu mula-mula sebelum akhirnya menanam dengan jumlah skala yang ada sekarang ni. Cuba cerita sikit, kongsi sikit dengan pendengar sebab modality macam anda berdua ni adalah realiti belia di luar sana. Jadi kita nak dengar pengalaman itu. Bagaimana anda boleh start masuk dalam industri ini. Okay, Afikah, floor is yours. Kita nak dengar cerita pada anda. Saya pandai nak bercerita ni. Oh, kena cerita lah. Kena belajar lah. Okay. Daripada saya habis saya tanam secara kecil lah. Contoh macam saya tanam sayur-sayur je. Cuma dalam kuantiti yang kecil, mungkin dalam 2 bag je. Lepas tu dalam berapa? 2 bag je. Untuk try test lah masa tu mula-mula. Okey. Lepas daripada tu saya fikirlah gana nak cari duit, nak cari duit untuk beli baja, untuk segala kelengkapan lah, untuk buat fertigasi. Lepas tu saya pun kerja tu saya kerja yang pertama saya kerja kerani kat Kedayang. Lepas tu lepas daripada mungkin dalam sebulan 2 bulan gitu lah, saya pun berhenti. Lepas tu saya pergi kerja kat kilang juga, kilang dekat Cinering. Lepas tu kilang apa? Kilang aktif.
Kilang aktif. Kilang kereta untuk wayar kereta gitu lah. Okey. Lepas tu lepas Berapa kerja lama kat di kilang tu? kerja kat kilang tu dalam 2 tahun gitu lah untuk kumpul Okey. duit lah. Untuk kumpul duit. Untuk kumpul duit? No modal untuk buka pertanian ni lah untuk aplikasi ni. Jadi Afikah kerja 2 tahun untuk kumpul duit, nak buat modal awal kerana nak pergi menanam. Bukan gitulah. Sebab sebelum ni saya biasa kan kita main dekat FB ke dekat Instagram ke, lepas tu tengok kawan-kawan ni sama belajar kita berjaya dah. Lepas tu kita mesti ada keinginan nak berjaya macam dia orang. Sebab kita belajar pun dia belajar juga masa kat college dulu. So masa tu saya rasa saya nak kena buat sesuatu lah untuk ada modal untuk buka fertigasi tu. Baik. Lepas tu saya ada tanya kawan saya, kan saya nak dapatkan barang-barang untuk supply fertigasi semua untuk dapat maklumat gana cara nak dia khabar try buka dekat page GM Peladang tu lah. Lepas tu saya rasa saya tak silap saya ada DM cik apa dia? Saya sendiri. Ya ke? Saya dah aja activate masa di FB Messenger tu. Lama sangat duk tanya. Ada saya dah silap saya. Tapi lama dah masa tu 2016 ke 2017 saya dah ingat. Lepas tu lepas daripada tu dalam masa saya tu saya pergi kursus dekat GM Peladang. Masa tu kursus yang pertama yang terlibat dalam pertanian dekat Peladang lah. Masa mula-mula tempat saya nak nimba ilmu dalam tu dekat, tapi lepas saya pergi kursus bukan saya buat lalu sebab masa tu dok lagi modal. Dalam setahun lepas tu rasanya dalam 2018 tu lah baru saya betul-betul start pertanian ni. Tapi dalam skala yang kecil lah, dalam 100 hingga 300 polybag dekat belakang rumah saya. Segala tu saya buat dia sebab hasil tadi cara tu nak buat dekat GM Peladang. Lepas tu sebab benda lah. Lepas tu buat dalam 300 tak silap saya 300 pokok. Untuk pusingan yang pertama saya tanam timur batang tapi masa tu saya nak jimat saya guna baja butir, bukan baja fertigasi lah. Baja NPK tu lah kan? Baja NPK tu. Tak. Nak hutang. Rugi rupanya. Sebab saya rasa edah tu tak sesuai lah untuk fertigasi guna baja NPK tu kan. Sebab biasa fertigasi ada baja dia sendiri. Baik. Kat situ boleh mengajar maknanya ilmu kita nak buat benda-benda tu, ilmu tu penting lah. Dan mestilah betul. Barulah terbedang. Lepas tu lepas daripada tahun ke tak sampai setahun 2019 lah. 2019 dah. 2019 tu saya dapat tawaran lah daripada GM kan, GM untuk mengikuti sebuah program ada bersama dengan GM Peladang. Program rintis. Program rintis usahawan tani tu. Di bawah iskan dengan tekun tu lah. Ya betul. Afikah okey? Masih di sana? Kadang-kadang putus-putus sikit dah Afikah bercakap. Ada lagi? Ada lagi? Masih. Takut you dekat sangat kot dengan mic tu ke apa. Cuba duduk senggang sikit ke apa. Ke Afikah sambil-sambil tengok di Facebook? Ada. Dah? Okey. Boleh percaya jugalah orang saya ni untuk program tu skala dia lebih besar lah. 100 hingga 300 polybag je lah. Memang kalau ikan memang rasa mampu dia tu kan. Tapi bila dah orang beri kepercayaan tu memang saya cuba juga yang terbaik. Okey, baik.
Okey, kita dengar pula yang tentang Mukris pula. Boleh Fika? Mukris masih di sana? Ya, ada. Ada lah. Okey. Baik. Okey, Mukris, tadi perjalanan Afikah tu dia lalu fasa by fasa. Ya. Maknanya dia buat dulu sendiri sikit, kemudiannya kumpul modal dengan pergi bekerja dulu 2 tahun. Kemudiannya beli pula barang sikit-sikit lagi, nanam. Kemudiannya akhirnya menyertai satu program khas di bawah bimbingan Kementerian Usahawan, dan hari ini beliau mengusahakan pada skala ladang yang agak besar lah. Okey, Mukris sendiri pula perjalanan daripada segi boleh terjun ke dalam bidang petigasi ni macam mana? Because macam Afikah dia mungkin ada latar belakang pertanian juga sikit, kerana dia belajar dalam bidang tersebut. Macam Mukris ni datang daripada financing, Islamic financing. Jadi apa drive-nya yang berlaku di universiti, dan kemudiannya apa yang langkah awalnya yang boleh mari masuk terjun ke tanaman fertigasi sebagai agropreneur muda ini? Sila, Mukris. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi clear dah? Clear. Jelas. Jadi soalan tu bagaimana saya bermula dan boleh masuk menyertai bidang pertanian ni, walaupun saya daripada bidang ataupun kursus yang berbeza di universiti, iaitu Islamic Finance. Pertamanya semuanya bermula daripada zaman universiti lagi. Pada tahun akhir pengajian, saya mula fikir dah macam mana ni untuk dapatkan kerja di Terengganu, dan juga orang kata apa tu, untuk konsisten orang kata boleh terus bekerja selepas daripada grad. Dan apa yang saya lihat di Terengganu ni tak lain tak bukan itu pertanian lah. Dan kebetulan di tahun akhir tu kalau ada lecturer saya ni, Dr. Fakro, dia salah seorang yang bertanggungjawab yang menyebabkan saya terjun ke dalam bidang fertigasi ni. Apa yang Dr. Fakro buat tu? Sebenarnya Dr. Fakro ni dia dah lama buat projek fertigasi di Uniza Tembila, kampus Tembila. Saya follow dia punya IG, Facebook, dan ada rasa sedikit berminat lah. Dan pada 2 sem terakhir tu, saya perlu cari tempat untuk praktikal. Ya. Saya minta nasihat daripada Dr. Fakro ni sendiri. Dan selepas saya berbincang dengan dia, dia kata macam ni, mana stay di pejabat di Uniza untuk praktikal, dan sementara tu saya boleh pergi kursus di JM Peladang untuk terus mengetahui bidang pertanian ni dari segi pengurusannya sampailah ke teknikalnya. Dan start praktikal tu saya dah berada dengan Dr. Fakro dan juga JM Peladang selama hampir 6 bulan. Saya 6 bulan juga mungkin saya pun tak ingat. 6 bulan kamu di sana? 6 bulan. Okey. Orang sedap awak kerja 6 bulan. Mana boleh. Maknanya sepanjang 6 bulan tu saya praktikal di 2 tempat. Satu di JM Peladang, dan ada dalam masa seminggu 2-3 kali saya akan pergi ke pejabat Dr. Fakro untuk kerja-kerja praktikal bidang saya lah. Sementara saya di JM Peladang ni, saya belajar teknikal dan juga pengurusan bisnes dan kewangan dari segi pertanian lah, secara direct dengan coach Encik Syahrir Encik Syahrir di JM Peladang selama 6 bulan. Dan di situlah saya sedikit sebanyak baru kenal kata apa tu pokok. Masa tu baru kenal pokok, semua baja tu baru kenal masa tu. Sebelum ni saya memang tak kenal dia. Hanya baca berita headline di Facebook yang katakan pendapatan lumayan. Macam tu. Jadi itu salah satu sebab lah saya jadi nak ceburi bidang ni. Jadi selama 6 bulan saya berada di JM Peladang, hajatnya pada asalnya untuk buat projek kecil je dalam 500 pokok macam tu. Tapi nak jadikan rezeki pada sebulan akhir ataupun 2 bulan akhir saya praktikal di JM Peladang ni, selepas saya usahakan satu plot JM
Cik Zamir bagi peluang, satu plot saya jaga 1,000 pokok. Alhamdulillah saya juga terpilih salah seorang daripada peserta macam Afikah juga dapat untuk buat projek 2,000 polybag ni dengan Betul. batuan tekun dan juga inscan. Disebabkan itulah saya terus buat untuk 2,000 pokok polybag. Asalnya hanya bercadang untuk buat 100 ataupun 500 pokok untuk permulaan. Sebab kos dia agak tinggi untuk bermula ni. Tapi alhamdulillah ada rezeki ni kita boleh Ada peluang boleh ambil buat lah. ada peluang. Okey, saya nak Dan tanya satu sekarang je. Macam mana Afikah dah masuk balik okey boleh Afikah? Internet lain dah tadi dah. Dia dengar ke? Okey Mukris. Okey. Macam mana Mukris influence ibu bapa supaya dia boleh dorong kamu boleh bagi blast ni masuk dalam ni sebab kamu belajar benda lain. Dah jarang saya rasa nak cerita ke mak ayah kata-kata nak suruh anak dia masuk universiti lepas tu nak suruh jadi petani. Payahlah. Memang payah lah. Dah ada dak mak ayah saya ada tengok dak live dak ni. Okey. Tapi memang saya dak bercerita pun sebenarnya untuk terjun dalam bidang ni. Mana tak ada. Tu buat senyap belakang ke tu. Maknanya bicara Dr. Fakhrul mari sini tengok keadaan. Sampailah saya terpilih untuk dapat projek ni masa tu baru cerita betul-betul nak buat ni. Tapi disebabkan semasa praktikal tu saya nampak kesungguhan situ, maknanya alhamdulillah mak ayah pun boleh okey bagi sokongan sebab 6 bulan tu hari-hari nampak sungguh dah nak buat tu. Tapi untuk pemula okey. Untuk permulaan tu? Untuk permulaan memang tak pernah bercerita langsung untuk masuk bidang ni. Apa takut nak beritahu? Okey. Jadi sepanjang Mukris buat projek ni sementara kita tunggu Afikah juga masuklah. Saya rasa lain di tempat Afikah tak berapa cantik sikit tak? Afikah boleh? Ya. Lain kat kamu tak apa clear sikit kot ni. Boleh dah? Kepada phone. Bawa tukar pada phone. Okey. Barulah nampak comel sikit. Okey tak apa. Ya. Baik Afikah. Tadi itu langkah-langkah awal anda lah. Anda sampai pergi bekerja, kemudian buat dulu sikit, kemudiannya mari tanam, terpilih dalam program dan buat. Okay. Sebagaimana yang kita tahu, anda berdua melalui satu pengalaman yang unik sepanjang saya sendiri di JM Peladang ni membangunkan usahawan. Di mana ketika tengah anda baru nak bangun projek, mari dengan COVID dan juga suasana PKP tu. Saya sendiri pun tak pernah ada pengalaman tu. Kata-kata orang di luar pun tak pernah ada. Jadi kena pula kepada anda yang baru masuk. Mari cabaran macam ni. Okay. Jadi saya nak tanya Afikah sikit lah. Ketika sepanjang PKP baru ni, sejauh mana PKP itu memberi kesan kepada sudut kerja anda di ladang, dan kemudiannya tu apa yang Afikah buat to overcome lah situasi dalam ketika mana PKP tu, yang terutama masa PKP 1, 2 dan 3 tu. Nak bergerak tak boleh, nak atasi pun payah kan, banyaklah cabaran sikit tu. So apa yang Afikah buat untuk atasilah sedikit sebanyak masalah tersebut? Sila Afikah. Untuk masalah pergerakan tu bagi saya tak ada masalah. Sebabnya kebun saya tu betul-betul bersebelahan dengan rumah saya lah. Maknanya untuk pergi ke mana-mana tu tak ada masalah lah. Okey. Ya. Lepas tu yang jadi masalahnya adalah masa tu saya tanam cili. Okey. Tapi untuk produk cili ni saya ada pasaran. Cumanya dia punya pasaran tu tidak meluas seperti sebelum ini. Sebelum ini macam saluran tu boleh hantar kepada pasar, kepada kedai-kedai runcit. Tapi masa COVID ni kan pasar pun tutup, kedai runcit pun dah buka. Hanya bukanya adalah pasar saya. Jadi pasaran tu pasaran kau kecil lah maknanya. Lepas tu kualiti yang
untuk masuk ke pasar raya tu kualiti dia tinggilah sikit berbanding kalau kualiti yang kita hantar ke kedai rucik ke, jual kat kampung sendiri ke. Jadi ada juga pokok-pokok cili saya ni yang terkena serangan serangga. So buah tu tidak boleh dihantar kepada pemborong tu. Jadi apa yang saya buat, buah-buah tu saya tidak buang dan saya kisar dan jual secara lada blender lah kiranya. Lepas tu Ada selain giling daripada tu, lah. saya ada buat juga COD. Lada blender. Lepas tu saya pun ada buat juga COD dan jual secara online lah. COD. Sebab kan masa PKP tu kan dok boleh jalan kan. Tapi ramai orang buat COD, so saya teratur tapi mendapat sambutan jugalah. Okey. Sebab sebelum ni saya tak pernah cuba pun buat COD ni. Tapi sebab suasana masa tu tidak boleh bergerak, jadi saya ambil langkah untuk cubalah cara yang baru melalui online. Saya melalui pun ada online. buat post dekat media sosial. Melalui online. Dah banyak ke boleh jual melalui COD kan tu? Banyak ada juga lah. yang tempat yang ni ya, banyak juga okey, bagus, alhamdulillah, bagus kamu boleh dah pasaran online tu ke mana? Dah kedai makan kan tutup? Orang dekat rumah lah. Maknanya kita terus jual kepada pengguna. Bukan kepada peruncit maknanya. Okey. Jadi Afiqah letak dalam motor, dalam kereta macam Food Panda punya runner gatal sendiri. Ke pakai runner ke macam mana? Okey, kaedah dia saya ada buat dua. Yang pertamanya saya pergi atas sendiri. Dok pun kalau macam saya banyak kerja masa tu, saya suruh runner lah yang hantar. Banyak kerja runner masa tu. Banyak kerja masa tu. Duduk kurung rumah dah. Kebun pun 2 lakah je. Banyak kerja. Duk ngutik seumur pun. Okey. Dan hampir setiap hari lah deliver secara COD. Ke ada jadual selang juga ke 2 hari sekali ke? Untuk kepada pasar borong tu biasa untuk dihantar kepada PPH Kuala Langat tu secara borong biasanya 2 hari seminggu. Lepas tu kalau biasanya untuk COD kalau untuk COD dan jualan secara runcit ni kita tengok permintaan juga. Kalau macam hari-hari ada orang nak kita akan hantar jugalah. Sebabnya tak susah pun sebab benda dekat je kan. Dah tak ada halangan pergerakan masa tu. Beritahu macam mana ke ni? Polis ke apa? Setakat ni sebabnya kalau macam kita yang berdaftar dengan Jabat Pertanian Daerah ni, kita akan ada satu surat pelepasan untuk di COD.pom yang menyatakan kita ni seorang pengusaha tanaman lah maknanya. Okey. Baik. Mukris pula masa ketika PKP itu berlaku, Mukris sedang tanam apa tak silap saya melon tak? Dan melon. Kemudian macam mana? Kalau macam ladang Afiqah ni saya tahu dia memang dekat dengan rumah. Mungkin agak jauh sikit daripada kediaman. So pergerakan Mukris macam mana dan kemudiannya apa yang Mukris buat dalam tempoh tersebut? Kok ada berniaga benda lain juga ke ataupun overcome masalah situasi cabaran masa PKP tu? Okay, sila berkongsi sikit. Terima kasih kepada Cik Zamir yang tu sedikit kongsian daripada Afiqah tadi. Agak menarik untuk dengar. Jadi macam saya pula ni macam Afiqah lebih kepada tanaman cili yang daily punya hasil. Tapi saya melon maknanya satu hari lasam. Untuk PKP ni hasil melon saya musim yang ketiga tu keluar betul-betul pada hari pertama PKP. Oh ya. Jadi untuk hari pertama ni semua pasaran dan juga pengangkutan semua dalam keadaan orang kata apa tu tak menentu. Jadi tak tahu boleh kebenaran meretas sendiri tiba-tiba ditarik balik. Contohnya sehari sebelum saya kutip hasil kerajaan Perdana Menteri kita umum PKP
Jadi masa tu sebab saya dengan pemborong untuk hantar ke KL. Lepas tu okey lagi masa PKP dikeluarkan arahan untuk PKP, hari pada hari saya kutip tu tiba-tiba keluar arahan baru pula tidak dibenarkan rentas negeri. Jadi masa tu saya tak tahu macam mana plan untuk jual sendiri pun tak ada. Jadi macam masa tu hanya tak tahu keadaan. Jadi esok kutip lori mari kata kita try dulu lagi KL. Alhamdulillah boleh sampai KL. Ya betul. Tapi yang malangnya harga lah. Yalah betul lah. Harga jatuh separuh. Maknanya kita tak jangka. Pada Betul. asalnya RM3 2 sekilo untuk rock melon. Ya. Akhirnya jadi RM2 sekilo. Dan Itu cabaran Mukir lalu lah time tu lah. Okey. Kemudian selepas daripada tu saya start musim yang ketiga. Tanam melon juga. Tapi dengan strategi lain lah. Saya dah mula untuk jual COD dan juga posteh melon ke seluruh Malaysia. Alhamdulillah sebab dalam masa 3 bulan tu saya tanam, jadi rakyat Malaysia ni belajar untuk membeli dalam online, dari segi sayur ke semua ke buah ke semua, jadi terbiasa dah dengan online. Terbiasa dengan online dah, ya betul. Alhamdulillah saya teruslah tukar channel saya daripada pemborong terus kepada online lah. Cumanya pengurusan dari segi online tu adalah sikit-sikit sebab kita first time buat. Ya. Dah Mukir dibantu oleh siapa waktu tu? Ada siapa-siapa yang bantu ke? Dia kerja-kerja di kebun ke misalnya? Saya banyaknya panggil kawan-kawan je lah. Bila keadaan kerja banyak tak sempat, saya ajak kawan-kawan tolong macam tu lah. Dan ada juga ada juga yang orang-orang kampung nak mari belajar semua dia tolong macam itu lah. Tepat Mukir dia ke belakang sedikit. Ada ancaman binatang liar ke Pak Mukir tu? Setakat ni alhamdulillah tak ada. Kawasan tu memang ada monyet tapi tak pernah masuk. Alhamdulillah tak pernah masuk. Setakat 3 musim ni tak pernah masuk lah. Baik. Okey. Admin Sufian, kita boleh break ke kita terus? Ya, Sufian? Okey. Apa kita terus kalau begitu ke sesi yang kedua sikit kan? Saya ada satu soalan ini ditanya oleh Cik Nick Fauzan lah. Sekawan-kawan awak juga ni. Ada. Kalau nak mulakan dalam skala yang kecil untuk dapat percubaan ya. Berapa polybag yang minimum yang dalam rekomen Afikah dan dalam rekomen Mukris untuk menanam? Kalau saya adalah rasio saya sebut tu. Tapi oleh kerana anda sendiri yang lalu dan yang bertanya dia juga adalah dalam kalangan peer group anda, orang yang seusia anda. Jadi kalau anda cadang tu berapa polybag yang sesuai untuk tanam? Dan nak tanam apa? Okey Afikah. Saya rasa untuk 500 polybag pun boleh dah. Untuk yang kali pertama tu? 500 tak besar ke Afikah? Besar 500 ni. Baru first timer ni. Dah tahu? Kamu rasa okey 500 Kata ni macam jenis yang cepat harvest, contoh macam timun batang tu boleh dah. Boleh lah, sempat lah buat dalam untuk seorang diri tu. Kalau macam cili tu, kalau macam 200 hingga 300 pun boleh lah. Sebab cili ni macam dia banyak kerja sikit lah berbanding daripada timun batang tu. Okey, Mukir punya suggestion? Pasal kamu mungkin special sikit, kamu lalu-lalu tu mari dengar 2,000, 3,000, 4,000 pokok selalu. Tapi dari segi recommendation kalau usahawan baru nak buat ni, berapa polybag yang kamu rasa tengok dalam kepala sesuai lah nak buat tu? Jadi soalan ni pun ramai kat yang tanya.
Ya. Tapi cadangan sayanya bagi Afiqah tu pun betul dia kata. Maknanya untuk 500 untuk permulaan. Tapi bagi saya untuk terus terjun dalam bidang ni dengan keadaan tanpa latihan yang khusus, contohnya saya berada di JM Pradana 6 bulan ataupun sampai belajar di mana-mana tempat, yang terbaiknya bagi saya paling maksimum 100 polybag lah. Sebab 100 polybag dekat awal, ya. untuk kita dari segi maknanya dalam proses belajar dan sampai itu kita boleh buat kerja lain. Maknanya salah satu polybag ni kita boleh tumpu kepada salah satu penyakit contohnya, dan ciri-ciri pokok tu sendiri lah, masalahnya, bajanya macam mana, maknanya kita boleh fokus. Maknanya kita tidak terus kepada mengejar teknikal tanaman untuk siap. Maknanya kita kerja sepetang dah siap dan kita boleh terus untuk kaji apa masalah pokok ni. Jadi kita ada banyak ruang untuk kajian tu. Dan berbanding kita buat skala yang besar, tapi kita hanya fokus kepada teknikal. Pokok ni tak siap buat kerja ni, pokok ni tak siap buat kerja ni. Jadi di situ banyak ruginya kita dari segi knowledge penyakit pokok semuanya lah. Dan selepas satu pokok mungkin boleh tambah lagi 100 dan sikit-sikit lagi lah. Tanpa buat dari skala yang besar tu lah. Sebab takut bila besar terus tak sempat nak belajar apa, dah buat besar bila mari penyakit jadi susah lah nak untuk dapat ilmu tu. Okey. Okey, baik. Afiqah, sepanjang Afiqah buat ni, pasal Afiqah buat pada skala 2000 beg, saya selalu juga bercakap bahawa untuk orang full time dengan tanaman fertigasi ni ambil daripada jumlah 2000 polybag kan. Tapi atas pengalaman Afiqah sendiri, 2000 beg ni sempat tak sebenarnya buat seorang? Dan kalau tu ideally-nya bila 2000 pokok macam Afiqah buat ni, berapa orang mungkin pekerja kena ambil ke apa? Dan itu dalam pandangan Afiqah lah. Okay, pada pandangan saya lah, kalau untuk 2000 pokok ni boleh untuk buat seorang. Tetapi dia memerlukan komitmen 100% 24 jam kat kebun tu. 24 jam dia duduk kebun lah jadinya. Lebih kurang gitulah maknanya, sebab saya sama kita nak kerja kita bahagian kewangan pun kita nak kena jaga, bahagian pengurusan pun kita nak jaga, maknanya semua benda kita kena jaga. So kat situ kita kena pandai manage lah. Tapi kalau bagi saya lah, kalau nak selesa 2 orang lah. Kalau nak selesa. Tapi kalau macam selesa 2 orang. Tapi kalau macam untuk kekuatan lelaki mungkin seorang boleh. Tapi kalau bagi saya lah, untuk seorang wanita ni saya lebih selesa mungkin 2 orang lah. Tapi 2 orang tu pun macam yang seorang lagi tu hanya part timer lah, mungkin membantu kita timeline kerja banding. Maknanya lebih kurang macam tu. Jadi rasio yang Afiqah letak, kekuatan maskulin lelaki tu 2000 beg dia boleh buat seorang lah. Kalau perempuan tu dia ideally-nya tu biar biar ada 2 orang lah yang boleh bantu, begitu lah. Okey, Mukhlis sendiri atas pengalaman tu sekarang ideally yang Mukhlis rasa setuju macam Afiqah tu pun, ataupun kata tak boleh 2000 ni, kena 3 orang juga buat kerja. Cuba share sikit rasio tu. Okay, untuk fertigasi ni bagi saya untuk 2000 ni bergantung kepada tanaman tu sendiri. Kalau contoh saya macam saya di melon, seorang tu memang 24 jam di kebun. 24 jam. Kalau mungkin kalau timun batang boleh seorang. Untuk cili saya tak pasti tak pernah tanam lah. Tapi kalau untuk melon, memang saya rasa kena perlu 2 orang lah paling kurang. Kalau seorang tu boleh pagi, petang dan malam tidur kebun tu. Pagi, petang dan malam. Average berapa jam kerja sehari di kebun? Contoh saya ni saya ni kalau melon dia ikut peringkat. Untuk peringkat anak ni rasa dalam 1 jam 2 jam tu cukup dah. Bila peringkat pertengahan bila kita dah start melilit tu, tu perlu saya pagi, tengah hari rehat sikit dalam
dekat asar tu dah start balik sampai maghrib. Malam pukul 7 lah. Sampailah habis kita pilih buah. Lepas tu baru kita macam dalam sejam 2 je duduk kebun. Sebab melon pekat pertengahan tu paling banyak kerja, paling kritikal. Paling banyak kerja ketika dalam 2 bulan pertama tu lah, 4 bulan pertama tu kan. 40 hari pertama tu. Jadi ideanya 2 orang lah. Mana kalau buat seorang ni kita tak sempat untuk buat benda lain lah. 2 orang ni sebagai pembantu seorang ke okey dah. Ya. Okey. Afikah awal dulu Afikah buat 150 pokok yang pertama tu kan. Berapa modal Afikah habis untuk yang kali pertama buat satu jumlah yang ada tu? You invest banyak mana dekat awal tu? Ingat tak lagi? Invest untuk 300 polybag tu 300 polybag tu. 300 polybag tu dalam 3,500 sebabnya 3,500? termasuk 3,500 tu termasuk RPH second hand yang saya belilah daripada penanam sebelum ni. Lepas tu dia dah guna dah. Jadi dia jual. Maknanya semua sistem dan termasuk RPH tu dalam 3,500 lah. Sebab kebanyakannya saya pasang sendiri. Kalau upah tu mungkin 2 kali ganda kot. Saya dah pasti lah. Afikah pasang sendiri rumah pelindung hujan sistem fertigasi tu memang kamu pasang sendiri? Ke ayah pasang, kamu claim kamu pasang? Untuk sistem RPH tu saya pasang bersama dengan abang ipar saya. Dia tolong abang ipar saya dengan adik saya. Lepas tu untuk sistem tangki pula, sistem tangki tu saya suruh pak saudara saya tebuk lubang pasang paip tu semua lah. Lepas tu untuk sistem dekat paip dekat ladang tu saya pasang sendiri yang tu. Yang tu belajar dekat GM lah. Semuanya dia ajar lah nak pasang RPH kan, nak pasang sistem kan. Maknanya lengkap lah. Okay, yang kali pertama kamu tanam tu, sebab tu first trial kamu, berapa lama kamu tanam cili tu? Pokok kamu tu pergi berapa lama dan berapa okey, kali pertama yang Afikah tanam tu, boleh dengar? Ya. Okey, kali pertama yang Afikah tanam tu, banyak mana berapa lama pokok kamu tu tahan tu? Dan kemudiannya berapa banyak hasil purata per pokok kamu dapat tu? Okey, untuk kali cili tu lepas daripada saya tanam timun batang tu dah jadi kan. Lepas tu saya tanam cili sebab memang dari dulu sebab memang saya minat sebenarnya nak tanam cili tu dari dulu lagi. Lepas tu saya tanam dalam 150 polybag sebenarnya. 150 polybag tu saya boleh purata per kg 5 kilo lebih. Masa dalam 8 bulan tak silap semua. Ya, memang saya tengok pokok Afikah ni dia pergi sampai 8 bulan kan. 5 kilo per pokok boleh dapat time tu Okey, bagus. Okey, kita ambil soalan sikit daripada okey, ada tambahan Afikah? Tak ada. Ya. Okey. Saya nak ambil soalan sikit daripada peserta, daripada pendengar. Saya tuju soalan ni kepada Mukris lah. Mukris berterus terang saja dalam konteks ni. Berterus terang saja sebab dia mungkin menjadi satu target di kemudian hari. Kalau soalan daripada Abdul Malik Arifin, kalau kita nak gaji pendapatan bersih 3,000 sebulan, berapa polybag cili yang kita perlu tanam? Mungkin tak pernah tanam cili lagi kan? Tak pernah tanam. Tak pernah. Okey, tak apa. Saya tukarlah sikit. Kalau pada melon tu, berapa polybag yang perlu ditanam? Dalam cadangan anda lah. Realistiknya ada tengok tu kata, tak jadi atas CV mungkin macam ni, tapi akhir lapangan kena macam ni. Untuk dapat pendapatan bersih 3,000 sebulan. Bagi saya kalau untuk melon ni 2,000 tu dah dapat kalau kita buat jualan runcit dan hasil pokok dalam 80 ke atas persen menjadi, insya-Allah boleh dapat 3,000 sebulan. Dan mungkin anggarannya macam tu lah. Afikah pula, kalau pada sebab soalan ni tentang cili juga, kalau nak dapat pendapatan bersih 3,000 sebulan tu,
Berapa polybag dalam anggaran Afiqah boleh cadangkan yang terbaik tu? Atas pengalaman yang ada lah. Okey. Okey, bagi pendapat saya lah, kalau untuk 1000 polybag tu sudah memadai lah untuk dapat pulangan bersih 3,000 sebulan tu. Tapi dia bergantung kepada harga semasa juga dan kualiti yang kita boleh keluarkan untuk sepokok tu. Okey, maksud kualiti ni apa dia? Ada target ke masuk kualiti per pokok tu? Kita kata target minimal per kilo lah. Kalau boleh dapat 3 kilo sepokok, kalau boleh dapat 3 kilo sepokok pada kadar 1000 beg tu, anda rasa boleh dapat RM3,000 sebulan? Bersih. Saya rasa comel-comel boleh lah. tapi dia macam saya bagi tahu tadi, dia bergantung kepada harga pasaran semasa. Kalau masa tu harga tengah tinggi, rasanya untuk musim pertama tu dah boleh kot. Musim pertama, musim kedua tu kalau nak buang pokok pun boleh dah. Okey. Harga tinggi tu, kita sebab you graduate, jadi saya tanya tu biar detail sikit. Harga tinggi tu, berapa harga minimum tu yang rasa boleh selesa, boleh achieve 3,000 tu? Walaupun mungkin data tu kena kira lah betul-betul kan atas hasil tu. Berapa harga minimum yang kalau kita tanam 1,000 beg, pada kadarnya tu kalau kita ada boleh dapat 3 kilo lebih macam tu sepokok, harga minimum tu berapa range dia yang kita boleh dapat RM3,000 sebulan bersih? Boleh faham soalan saya tu? Kurang jelas lah. Kurang jelas. Line tak clear. Line tak clear. Okey, begini. Saya cakap perlahan-lahan. Boleh dengar? Boleh ke, Afiqah? Hello, ya, kami dengar anda ni. Hello, ya. Ya. Okey. Afiqah dengar suara? Sekat-sekat. Okey, tak apa, mungkin lain ni lagi dah. Okey. Saya nak tanya kepada soalan kedua, saya nak tuju pada Mukris. Adakah kualiti bajet AB ni dia berbeza-beza pada setiap pembekal ke apa? Atas pengalaman mungkin ada guna bajet JM Peladang, tiba-tiba ada apply yang lain juga ke? Di soalan yang menarik juga setiap pembekal tu banyak dari segi pembekal, setiap pembekal ni berbeza tak kualiti baja dia. Ya. Bagi saya lah setiap pembekal ni dia buat baja tu bersama dengan SOP untuk sepanjang musim. Ni dengan baja yang dia buat ni ada cara dia tersendiri untuk dapatkan kualiti yang terbaik. Jadi bagi saya semua baja ni berkualiti. Cumanya bila kita beli baja sesuatu daripada satu bekal, kita perlu follow lah dia punya SOP SOP yang dia telah buat untuk sesuai dengan baja dia tu sendiri. Contohnya saya beli dengan JM Peladang, saya follow SOP yang telah di-showkan oleh JM Peladang. Dengan itu kita dapatlah hasil yang terbaik. Bagi saya isu baja ni bergantung kepada pembekal tu. Bila pembekal tu jual baja tu, kita perlu follow lah macam mana dia punya flow SOP sepanjang musim. Jadi kalau kita beli baja dengan orang lain, lepas tu try SOP orang lain, situ lah mungkin akan berlaku sedikit hasil yang mungkin menjadi, mungkin tidak. Jadi tidak tentu. Jadi bagi saya baja mana-mana pembekal pun semuanya elok lah. Ya. Okey, dah Mukris sendiri pun masa tempoh latihan pun belajar buat baja. Bila lagi nak buat baja sendiri? Boleh dah. InsyaAllah musim ni saya start buat baja sendiri. Ya. Boleh lah raw material tu buat baja sendiri, cabar diri kamu tu. Okey. Afiqah. Afiqah boleh dengar? Ya. Boleh Boleh. Okey. Saya tanya secara perlahan soalan yang serupa yang saya tanya pada Mukris tadi. Afiqah juga pernah melalui 2 SOP yang berbeza lah. Tak apalah, saya tak mention secara spesifik. Cuma pada pandangan Afiqah, kualiti baja AB ni yang dalam fertigasi ni berbeza-beza sangatkah mengikut pada pembekal?
Cuba ulang balik. Cik Okey. Damai. Adakah kualiti baja AB ni dia berbeza-beza mengikut pembekal ataupun sama je? Okey, pada pandangan saya lah, hak pernah Hmm. saya tera ni memang kalau ikutkan kualiti baja ni memang berbeza lah mengikut kepada pembekal jual pembekal baja ni. Okey. Jadi kita kena betul-betul cari pembekal yang dapat membekalkan baja yang dapat mengeluarkan hasil yang banyak lah kepada kita. Jadi situ berlaku penjibatan lah. Dan Afika bila juga nak buat baja sendiri belajar dah kan? Afika sendiri bila nak buat baja sendirinya untuk tanam tu? Sebab Afika dah belajar dah buat baja ni. Okey. Kami di JM Peladang anda pun untuk tahu, buat kita bagi baja je sendiri, formula tu. Saya sebenarnya tak pernah try lagi lah buat baja sendiri ni. Tapi insya-Allah memang dalam perancangan tu memanglah ada untuk belajar, adalah niat untuk belajar buat baja sendiri ni. Sebab bila kita buat baja sendiri ni, kat situ kita boleh jimat dah. Jimat daripada pengusaha kewangan lah untuk belian bahan mentah. Ya. Anda bagus. Anda berdua kena pergi ke arah tu. Kena pergi ke arah tu. Cuba uji. Saya boleh bagi nasihat pada anda sebab anda pun tahu di JM Peladang kita beri belaka je ilmu ni. Tak ada nak sembunyi apa. Sembunyi ni dia jadi pasal payah macam cikgu silap. Dia separuh dia tanya selalu. Jadi boleh pergi kepada satu tahap supaya anda sendiri juga yang akan buat baja ni. Kan? Okey. Baiklah. Perancangan masa depan sikit. Perancangan masa depan sikit. Apa planning dalam kepala, dalam fikiran Mukris lah. Di masa depan ni, target you nak pergi perniagaan dalam bidang fertigasi ni ke tahap macam mana? Apa planning perancangan tu? Tu kita boleh kongsi sikit dengan usahawan-usahawan lah di luar sana kalau nak jadi panduan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekali lagi. Jadi perancangan tu ya. Sebenarnya saya cerita sikit lah, boleh tak? Okey, boleh. Sebelum saya masuk betul-betul dalam dunia pertanian ni, yang dalam fikiran saya ni pertanian ni menanam lah. Menanam. Tapi bila selama saya 6 bulan duduk di JM Peladang, saya pernah berada di peruncitan pembekal makanan di ladang lah, dan juga akhir sekali di bahagian end user untuk buah-buah ni, buah cili ke macam mana semua tu lah. Jadi saya melalui pasal tani. Saya melalui semua rantaian pertanian tu sendiri, bukan sekadar dari ladang saja. Jadi apa yang saya tengok selepas saya masuk di dunia pertanian ni, saya buka mata lah bila sampai di JM Peladang. Dunia pertanian pun ada pengurusan yang sistematik lah untuk dari segi perniagaan, bukan sekadar hanya di ladang. Sebab kali pertama saya sampai jejak kaki di JM Peladang tu, saya ingat kena jumpa bos dekat kebun pakai baju gini. Tapi silap lah, rupanya jumpa Cik Samir ada pejabat sendiri. Jadi waktu hari pertama tu saya buka mata dah di dunia pertanian ni. Jadi dari situ viewpoint saya dalam dunia pertanian ni berubah lah. Jadi untuk sekarang ni, perancangan saya ni untuk mungkin dalam 2-3 tahun lagi ni untuk fokus kepada ladang dan perkemahkan apa yang kurang, semua SOP semua untuk kita uruskan, contoh kita nak ambil pekerja, uruskan macam mana. Mana fokus untuk ladang tu biar keluar hasil yang terbaik, barulah saya akan datang untuk kembangkan, dan seterusnya saya ambil model JM Peladang sendiri lah. Akhirnya buka kedai semua, dan ada jualan runcit sendiri untuk apakah masa akan datang. Cumanya untuk sekarang ni memang fokus pada ladang untuk dapatkan hasil yang terbaik dan pengurusan yang terbaik sebelum pergi ke next step lah. Perancangan tu ada, cumanya masa tu mungkin di ladang ni mungkin agak ambil masa 1-2 tahun lagi lah.
untuk base tu kuat sikit lah. Oh, gitu Okey, lepas pada ni boleh panggil mengajar dah tak? Eh, Itu dah pergi dah Ya. sekali jadi cikgu itu. Dah ambil cabaran tu. Aduh. Okey, baik. Afikah, planning Afikah macam mana? Okay, tiba-tiba nak tandang atas-atas ke, atas-atas bumbung ke, tak tahulah. Ya, nak apa you punya fokus dipanggil Perniagaan ni panggil fokus, bukan fokus tu, fokus. Planning anda ke depan, sama ada anda nak extension keluasan ladang ke, ataupun anda nak diversify perniagaan tu kepada chapter lain, asalkan dalam rangkaian ataupun rantaian pertanian tu sendiri. Cuba cerita tu orang nak tahu tu, kamu graduan ni. Okey, kalau bagi saya lah, saya lebih kepada menumpukan kepada pengeluaran produk kita nak keluar tu lah. Ya. Ya. Saya nak meningkatkan kualiti dengan pada sekarang ni dapat menambah kehidupan bulan-bulan. Maksud tu, saya tidak terlalu fokus lah kawasan tu dalam masa setahun ni. Saya menumpukan kualiti pokok. Sekarang ni 2,000 pokok mungkin boleh keluarkan 2.5 tan hingga 3 tan melon. Jadi ni saya nak tingkatkan kualiti tu dengan jumlah yang sama, dengan jumlah pokok dengan jumlah polybag yang sama, tapi kualiti produk tu bertambah. Okey. Daripada 3 ataupun 4 tahun lepas tu saya akan tumpukan untuk menanam jenis tanaman yang lain lah, sebab saya lebih suka menanam daripada menguruskan kedai ataupun sebagainya lah. Okay, saya pula nak beritahu dream saya sikit lah pada anda ni. Saya kena share pasal anda dikira sebagai apprentice masa akan datang ni. Kepuasan kami di GM Keladang ni dia bukan kepada setakat nak menanam tu. Kalau tujuan kita untuk membangunkan penanaman ni saja, kita tak diversify banyak perkara lah. Tapi harapan saya sebenarnya, saya berhasrat supaya orang-orang macam Afikah dan Mukris ni di kemudian harinya boleh duplicate dan memainkan peranan yang serupa macam apa yang GM Keladang buat. Artinya you kena ada satu responsibility punya attitude untuk transfer knowledge dan transfer teknologi tu kepada orang ramai. Ya. Langkah boleh bermula lah kalau lepas pada ni, sebab saya pun dah lama sangat dah mengajar vertigasi ni, berasa juga ada nak pergi ambil cabaran baru. Itu biasa. Mungkin selepas 5, 6 tahun, 10 tahun nanti Afikah dengan mungkin akan rasa nak challenge yourself untuk cabar kepada perkara yang baru. Tak kira lah, tu yang jadi pelik-pelik tu, ada yang carry on lah perniagaan, ada yang pergi join politik modern, tapi tak apa. Jadi saya melihat view ke depan supaya Afikah dengan Mukris ni adalah juga sebagai tenaga penggerak yang akan boleh mengajar orang di suatu masa. So saya bagi tempoh dalam 1 tahun ini, sorry. Hello? Lain tak clear. Cik Zamir putus lah. Tapi kalau kita nak ajak orang muda ni, kita kena ada tarikan lah daripada mungkin kalau bagi Fikah lah. Bagi Fikah ni kalau macam nak tarik orang muda ni, nak untuk minat dalam pertanian ni, dia kena ada satu garanti lah untuk pertanian ni dapat menjaga sara hidup kita. Macam itulah. Betul tak? Betul lah, maknanya bagi dorongan lah dia kata. Sebab kadang-kadang orang tengok pertanian ni macam lekeh lah. Tidak boleh buat pendapatan untuk macam kita bekerja untuk dalam bidang lain lah. Tapi yang menjadi masalah sekarang ni, Fikah rasa dari segi harga pasaran hak dak menentu lah. Hak dak menentu ditambah dengan pasaran import yang masuk ke negara kita ni hak dak terkawal. Kadang tu hak tu yang mengganggu pasaran negara. Lepas tu harga, jadi itu boleh efek pada kita lah. Pada kita hak penanam-penanam muda ni kadang tu banyak komitmen, nak bayar rumah, nak bayar kereta. Jadi bila orang nak masuk bidang ni, dia fikir balik. Dia ni dapat menguntungkan apa garanti daripada kerajaan ke mana-mana sekarang.
yang dapat bagi jaminan bahawa pertanian ni macam itu lah. Kadang tu bila masuk bidang ni pun kadang mikir kau boleh tahan lama ke tak sebenarnya. Ya, tu penting sebab bila kita duduk salah satu kumpulan, contoh kita berada dalam program PRING. Jadi sebenarnya di situ motivasi lah. Maknanya selain motivasi untuk dari segi bantuan rakan-rakan semua, tu banyak membantu lah untuk kita terus berada dalam bidang pertanian ni. Kalau kita buat seorang, susah lah untuk kita terus kekal lagi. Okay, Cik Zamir, okey tak tu? Okey. Dia tiba-tiba saya punya line tu terputus tadi. Pelik juga. Okey. Jadi hasrat saya di situ supaya, kalau saya sambung ayat saya tadilah, iaitu supaya anda juga nanti boleh bertindak sebagai tenaga pengajar dan jangan pula menghalang orang untuk nak datang belajar dengan anda. Ya, sebab saya pun tak pernah halang datang nak belajar dulu. Ya. Jadi biar kalau orang ada attend di kebun anda anda kena take the responsible sebagaimana ketika masa dulu anda datang mungkin ada pengharapan, orang datang pada anda pun dia ada pengharapan yang baru dalam bidang tu. Ada. Okay. Lagipun biar kamu berdua lah pula yang saya ingat pergi ke ladang buat konsultansi ke melawat, kemudiannya mengajar kan. Barulah kita tengok pelapis-pelapis baru ni kata tengok cikgu sama je. Kalau cikgu mati sekali dengan ilmu-ilmu lah, tak boleh lah macam tu. Okey, baik. Last kali, ni soalan yang biasa orang tanya lah. Setakat hari ini apa bantuan yang pernah diperolehi daripada mana-mana agensi yang mungkin ada telah membantu Mukhris ataupun Afiqah? Saya tanya Afiqah dululah. Ya, Afiqah. Bagi saya lah dari segi untuk memperolehi modal ni rasanya tak ada masalah sebab sekarang ni pun kita ada agensi kerajaan di bawah kerajaan pusat pun ada mengeluarkan geran, pembiayaan dan juga sebagainya lah untuk membantu para usahawan, tak kira lah daripada pertanian ataupun sebagainya. Lepas tu mungkin dari bawah kerajaan negeri pun ada juga mungkin ada pinjaman dan mungkin ada geran yang ditawarkan lah. So contohnya macam yang saya boleh geran daripada MED dan juga MOA. Saya juga ada buat pinjaman untuk pertanian ni. So bagi saya lah untuk modal ni tak ada masalah. Yang ditawarkan lah termasuk pertanian pun banyak peran yang ditawarkan. Okey, bagus. Bagaimana pula dengan Mukhris? Setakat hari ini ada terima apa-apa bantuan ke apa daripada agensi, tak kira lah, daripada kerajaan pusat ataupun daripada kerajaan negeri? Di setakat ni sama lah dengan Afiqah, saya dapat bantuan daripada pinjaman tekun dan juga daripada Kementerian Keusahawanan bawah program PRI under kelolaan ISCAN. Dan antara bantuan-bantuan sampingan lah yang sepanjang saya 3-4 musim berada di buat petegasi ni, terutama sekalinya Pejabat Pertanian Negeri Terengganu lah, Daerah Marang. Memang kalau kita pegawai dia ni memang bagus bagi saya. Kalau ada ni Cik Zamri, memang kalau seminggu tu memang akan mari kebun tanya masalah semua, ada boleh bantuan. Contoh melon pun ada dari segi pemasaran pun kadang-kadang dia tolong. Jadi secara walaupun bukan dari segi kewangan tapi dari segi kita nak buat kerja bantuan-bantuan dari segi tu banyak juga Cik Zamri tolong, Jabat Pertanian Negeri Terengganu, Daerah Marang. Memang saya ucap banyak terima kasih lah. Dan juga dari segi proses saya, contoh saya nak mohon MyGap semua tu memang banyak bantuan lah. Macam mana status MyGap anda? Afiqah dengan Mukhris, kamu dah lalu dah. Saya setakat Mukhris? Saya setakat ni baru selesai lawatan tapak. Cumanya masalah di peringkat negeri saya tak silap. Dulunya untuk MyGap status tanah pembangunan tidak ada masalah.
Ya. Tapi untuk tahun ni ada berbangkit isu status tanah pembangunan ni dia ada masalah sikit untuk dapat kelulusan. Tapi dari segi orang ramai buat mitigasi ni biasanya dari tanah pembangunan sebelah Betul. rumah. Jadi Betul. kalau strictly jadi macam ni, maknanya KPI pegawai tu sendiri tak akan tercapai lah. Maknanya sikit je lah yang akan tercapai. Okey, baik, kita akan highlight isu tersebut. Afiqah sendiri, daripada segi MyGap punya status macam mana? Okey, Tak berhubung lagi. Saya baru dapat lamaran daripada pihak Jabatan Negeri Daerah Marang ni bersama Cik Zamri. Baru mari dalam 2-3 hari lepas lah. Lepas tu dia baru mari cek kawasan, jadi tak ada masalah daripada segi kawasan ni. Cuma sekarang ni untuk untuk borang tu saya punya status geran tu saya ada ramai penama, jadi saya perlu untuk ambil sign tanda tangan semua penama tersebut lah. Jadi daripada segi itu sajalah. Ya. Dari segi memenuhi SOP dia tu, okey. Apa dia? Daripada segi memenuhi SOP MyGap tu, rekod ladang? Setakat ni memang saya ada rekod-rekod semua tu lah. Ya. Iyalah, sebab kopi apa saya dah bagi dah sampel tu, dia ikut je lah. Kata. Ikut je lah. Okey, baik. Okey. Kita dah sampai penghujung, Afiqah dengan Mukhris. Pertamanya kita di pihak JM Peladang sendiri kita ucapkan ribuan terima kasih kerana pada malam ini anda sudi spend masa berkongsi sedikit sebanyak tentang perjalanan sepanjang anda mengusahakan tanaman vertigasi ini. Di pihak saya, JM Peladang, saya sendiri, mungkinlah saya tak banyak touch dengan kamu, tapi kamu touch lah bersama dengan tim JM Peladang tu, tak ada masalah. Ya. Tapi kalau personally nak datang jumpa saya tu okey je, tak ada masalah. Bila-bila saja boleh. Kan? Personally saya mengharapkan supaya anda akan terus konsisten di dalam bidang ini. Key yang boleh saya kongsi sedikit kepada anda ialah pertama, apa yang anda usahakan ini sekarang dengan status skala yang anda ada ini, anda baru masuk dalam 2 tahun lah saya ingat tak? Ke setahun barulah. Ya. Setahun. Mungkin berapa tahun? Setahun lah tak? Afiqah mungkin dalam dah 2 tahun. Ya. Afiqah agak lama sikit buat. Pada skala sekarang ni dah 2 tahun. Untuk pengetahuan Mukhris dengan Afiqah, skala yang kamu ada sekarang ini saya mengambil masa hampir 6 tahun untuk dapat sebagaimana yang kamu ada sekarang ni. Ya, 6 tahun. Lebih kurang begitu. Ke tahun 2006 baru saya boleh berada dalam standard macam anda. Macam anda tau. Itu mengambil masa 6 tahun. Jadi itu sebenarnya yang kita cuba buat di JM Peladang ni supaya tempoh yang dilalui oleh apprentice seperti anda ni, kalau saya mengambil masa 6 tahun, anda boleh mengambil masa 3 tahun. Apa mungkin kejayaan yang JM Peladang capai dalam tempoh 9 tahun, anda boleh capai dalam tempoh 5 tahun atau 4 tahun. Kerana anda ada model di depan mata yang anda boleh turuti. Ketika saya masa usia macam anda, Mukhris dan Afiqah, model tu tidak ada, tak banyak. Dia kata tidak ada. Jadi terpaksa try and error sendiri itu banyak. Jadi tempoh itu menjadi lebih lama disebabkan oleh try and error tersebut. Tapi anda boleh refer banyak. Sekarang input pun dah banyak. Jadi pengurusan itu sepatutnya menjadi lebih baik dari apa yang JM Peladang buat. Itu satu. Yang kedua, Afiqah dengan Mukhris, anda kena membina pasukan. Ya? Anda kena membina pasukan anda yang boleh membantu anda bersama mengembangkan JM Peladang tu. Mengembangkan ladang anda tu. Key dia di sini ialah pembentukan pasukan ini, biarlah asisten anda itu ataupun orang yang akan bantu anda itu mempunyai jarak knowledge tu tidak terlalu jauh. Sebab kalau anda di depan, kemudian orang yang assist pada anda itu jarak knowledge dia sangat jauh dengan anda akan ada masalah. Inilah yang berlaku dalam sepanjang 15 tahun ini yang saya lihat penanam-penanam vertigasi lain yang peringkat awal. Ya, dia bermula dengan baik, dia bagus,
tetapi kerana ketidaksanggupan mungkin nak mengikat perut sikit untuk bayar gaji ke, untuk ambil orang yang lebih baik daripada segi latar belakang akademik dan sebagainya untuk bantu, maka dia jadi stuck. So apabila dia nak kembangkan itu, dia nak legasikan tu tak dapat. Ini yang berlaku banyak yang saya lihat. Anda akan boleh tengok siapa-siapa yang duk buat banyak sekarang ni tu saya dah tengok lama dah yang tu. Selepas 4-5 tahun tiba-tiba dia tak buat dah. Kan? Ini ialah kerana pasukan yang mereka bina itu terlalu jarak daripada segi kemahiran. Kalau anda perasan di tempat saya, anda tak belajar dengan saya pun anda boleh belajar dengan Cik Syarif. Anda boleh belajar dengan Cik Syami. Anda boleh belajar dengan Jiha, dengan Nabila. Banyak orang yang boleh bantu tu. Dan knowledge Cik Syarif sendiri pun sebagai anda Muklis pun tahu, Afikah pun tahu, dia tidak jauh beza dengan saya tu. Gap knowledge tu tidak jauh. Adalah sikit-sikit daripada segi manajemen begitu begini, tapi daripada segi knowledge how, pasukan yang ada tu tidak jauh. Jadi ini perkara yang anda perlu bangunkan. Kalau anda sekadar mengambil technical partner untuk duduk kerana nak suruh dia potong rumput je memanjang, perkara lain anda tak transfer knowledge tu pada dia akan sukar untuk anda nak bina perniagaan anda tu supaya berdaya maju di kemudian hari. Itu 2 tips inilah yang saya boleh kongsi. Sebab saya besar harapan supaya anda tidak meninggalkan industri ini. Next modul yang perlu kita bangunkan itu ialah dengan tujuan ni. Transfer knowledge, mencetuskan usahawan masuk, bagus. Tidak ada masalah. Meneruskan ketekalan dan memanjangkan legasi, yang itu tu masih lagi dalam peringkat yang perlu dibangunkan. Di sini yang saya nak fokus, terutamanya pada usahawan-usahawan seperti anda. Sebab anda orang sedik, so belajar you graduan, ijazah lagi, diploma lagi. Jadi ada kemampuan untuk buat seperti itu. Terus bukan berhubung, semoga baju jaya, jangan putus asa. Gagal sekali, tak jadi satu musim ke apa, itu bukan makna petunjuk nak gagal sepenuhnya. Semua orang akan lalu tempoh tersebut. Paling tidak anda mempunyai rujukan, dan paling tidak anda sudah pun ada asas yang kuat untuk berjaya maju di kemudian hari. Boleh ya, Muklis? Dan juga Afikah. Okey, insya-Allah. Di kemudian hari kita akan bertemu lagi dengan peserta-peserta dan juga kita kira rakan-rakan anda yang sama batch ini juga yang buat. Saya pun nak bertanya juga dengan mereka. Dan untuk malam ini di pihak JM Peladang, ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Muklis dan Afikah serta semua rakan-rakan pendengar di luar lain yang sedang mengikuti siaran FB Live ini. InsyaAllah kepada pendengar di luar sana juga, saya nak umumkan sedikit, iaitu pada 21 hari bulan ini, kita akan melakukan buat kali pertama khusus fotograsi secara online. Tapi kita perlu fokus kepada satu jenis tanaman lah dulu. Kita akan lakukan mengikut jenis tanaman, fasa by fasa. Jadi pada 21 hari bulan ni, bagi semua rakan-rakan pendengar, rakan tani di luar sana, kalau ada yang berminat untuk mengikuti khusus tanaman melon fertigasi secara online, boleh berhubung dengan JM Peladang dan tengok pada iklan yang tertera, ataupun terus WhatsApp kepada pejabat kami, berhubung dengan pegawai pembangunan akademik kami untuk kita sama-sama belajar tentang fertigasi online ni. Dan mungkin selepas 2-3 bulan akan datang ni, saya ingat Muklis ataupun Afikah pula yang kena mengajar. Boleh tak? Boleh lah. Janganlah takut, kena cabar diri tu. Okey, baik. Saya ucapkan jutaan terima kasih kepada semua. Saya bagi last lebih kurang dalam 1 minit kepada Muklis dan Afikah. Muklis, kalau ada apa-apa nak beritahu tentang perniagaan anda sekarang, website anda ke, laman page anda ke apa ke, boleh kongsi? Untuk saya sendiri, boleh like page Ladang AMH lah, Ladang AMH. Situ saya berkongsi harian saya teknikalnya, dari segi teknikal, dari segi permohonan MyGet, dan macam-macam lagi lah. Semuanya di Ladang AMH lah. Boleh like di situ lah. Okey, terima kasih. Afikah? Ke nombor telefon tu, WhatsApp tu nak? Okey, untuk saya ada di page juga Pertanian Fertigasi Afikah, dan juga saya IG okey, so kat situ biasanya dekat IG ni lah saya akan proses-proses untuk tanaman rock filling.
untuk musim yang baru ni lah. Jadi siapa-siapa hak berminat, hak nak belajar untuk tanam rock melon tu boleh follow IG saya. Sebab kat situ saya akan post hari-hari. Okey, Afiqah. Ya, tiba-tiba lain putus-putus sikit. Okey. Baiklah. Soalan lama-lama orang puas semua tengok muka kita nanti ni. Ya. Okey. Saya ucapkan terima kasih lagi sekali kepada semua pendengar yang sedang mengikuti. Terima kasih juga kerana bertahan selama sejam lebih sikit ni mengikuti siaran FB Live bersama dengan Usahawan Tani Agropreneur Muda. Saya di pihak Jian Padang ucapkan selamat maju jaya kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kita jumpa lagi di episod-episod akan datang. Terima kasih Afiqah dan Mukhlis. Ya. Selamat. Okey, baik. Tutup.